Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, kali ini saya nak mengulas satu isu kaitan dengan penyelewengan tanah, penyelewengan rumah murah, penyelewengan rumah prima, penyelewengan berbagai bentuk lagi yang melibatkan kaki tangan kerajaan, yang sehingga ke hari ini tidak ada tindakan mereka selamat. Mereka menggunakan nama proksi, menggunakan nama kroni mereka, dan ini sukar kepada kerajaan untuk mengambil tindakan. Walau bagaimanapun perkara ini sudah diketahui umum. Contohnya dalam isu tanah, di mana orang-orang Melayu, bangsa kita sendiri yang selama ini memohon tanah berpuluh-puluh tahun. Apa yang berlaku ialah jawapan yang diberikan oleh pihak yang berkenaan dalam proses. Bila ditanya dalam proses, bila tiba pilihan raya, borang-borang tanah ini diedarkan kepada rakyat, sehingga pernah satu ketika beratur nak mengambil borang sampai pengsan di Kuantan ini. Tapi apa yang berlaku dalam proses, dan paling mengejutkan ialah tanah-tanah itu tiba-tiba dapat kepada pihak lain dengan kerjasama daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan saya merasai bahawa ini adalah kerja-kerja yang dibuat oleh penjawat awam yang khianat kepada rakyat. Rakyat yang memohon sampai puluhan tahun daripada datuk mereka, kemudian kepada anak mereka, kemudian kepada cucu mereka. Akhirnya mereka ini dihalau daripada tanah-tanah yang mereka diami, yang mereka teroka, kerana tanah itu telah diperolehi oleh pihak-pihak lain untuk dimajukan sebagai taman perumahan, untuk dimajukan sebagai ladang, untuk memajukan sebagai kawasan pertanian dan sebagainya, dan penternakan dan sebagainya. Tapi akhirnya yang muncul ialah musang king, kelapa sawit, dan berbagai-bagai lagi tanaman-tanaman yang memberikan keuntungan besar kepada pihak terbabit. Jadi perkara ini sudah lama berlaku dan tidak diberi perhatian. Begitu juga dalam rumah murah. Proses yang sepatutnya dibuat secara adil, akhirnya kita berdapat maklumat sebilangan kecil khianat kepada rakyat. Mereka tidak layak diberikan, mereka yang layak tidak dapat. Dan akhirnya mereka sendiri memiliki rumah dan disewakan kepada pihak lain, dan mereka dapat hasil bulan-bulan. Kalau satu rumah, dua rumah, tiga rumah. Ini yang berlaku, saudara. Begitu juga rumah prima. Sepatutnya rumah prima untuk rakyat yang berpendapatan sedemikian rupa, tetapi apa yang berlaku dapat kepada mereka-mereka yang tidak sepatutnya. Dan perkara ini sebenarnya dah terlalu berakar umbi, dan tidak ada pemimpin-pemimpin besar yang berani menegur secara lantang. InsyaAllah saya di negeri Pahang ini, saya akan terus membangkitkan isu-isu ini. Dan kita tahu dalam jabatan-jabatan tertentu, unsur-unsur komisen, unsur-unsur wang pelincir, under table ini berlaku. Bukan saja melibatkan kepimpinan besar di dalam jabatan kerajaan, tapi sehinggakan peringkat bawahan. Kerana mereka merasakan perkara ini adalah satu sumber pendapatan, dan mereka bermewah-mewah. Apabila bersara, mereka jual satu persatu tanah-tanah yang diperolehi, rumah-rumah yang diperolehi, yang sepatutnya diagihkan kepada rakyat, tapi mereka monopoli sesama mereka dengan kerjasama puak-puak mereka untuk menipu rakyat. Akhirnya rakyat menolak kerajaan. Dalam isu tanah misalnya, kadang-kadang ada isu sampai satu keluarga semua dapat, sampai orang luar dapat tanah, orang kampung yang memohon tak dapat. Kenapa? Kerana tanah-tanah ini akan dijual, akan dijual kepada pemaju perumahan, kepada tokek perladangan dan sebagainya. Apabila orang luar dapat, senang urusan itu. Kalau orang kampung sendiri dapat, susah.
Sebab mereka nak mendiami, buat rumah di tanah itu, nak bertani dan sebagainya. Ini yang saya selama ini memang berharap ya, suara kita didengari dan ada pemimpin besar, pemimpin atasan yang akan membangkitkan suara ini. Dia tahu supaya kaki tangan kerajaan, jabatan-jabatan tertentu, bukan semua jabatan, sebilangan kecil, bukan semua yang terlibat. Mereka yang selama ini yang bekerja untuk mencari wang seperti ini, supaya kembali ke pangkal jalan. Sudahlah tu dengan apa yang kamu lakukan. Dan saya insya-Allah akan merujuk kepada perkara ini kepada Perdana Menteri untuk mengambil tindakan. Kerana kita tahu Perdana Menteri begitu berani bersuara dan begitu memahami kehendak rakyat dalam isu-isu sebegini. Kita tidak mahu lagi hak-hak rakyat marhain itu diperkotak-katikkan, digadaikan oleh pejabat awam yang mencari kemewahan, mencari kekayaan untuk diri mereka, untuk kepentingan mereka, tanpa memikirkan nasib bangsa sendiri yang merempat di bumi sendiri. Tergamak mereka lakukan sedemikian. Dan insya-Allah saya selaku aktivis masyarakat akan terus bersuara membantu kerajaan membongkar dan memastikan mereka-mereka yang terlibat ini, walaupun sudah bersara, kita tahu ada yang dah bersara, tapi mereka juga akan diberi perhatian. Dan kita harap rakyat di luar sana memberikan sokongan dan memberikan maklumat. Jika mereka tahu ada pegawai-pegawai kerajaan atau bekas pegawai kerajaan yang melakukan kerja-kerja terkutuk ini, jangan malu-malu, maklumkan kepada pihak kami. InsyaAllah kita akan membantu dan terus membela nasib rakyat agar mereka yakin dan suara mereka itu didengari oleh pihak atasan. Sekadar itu dulu, kita berharap supaya perkara ini dapat diberikan perhatian oleh semua pihak. Dan saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.